apa yang kita boleh kita teruskan saja, dan harap apa yang kita punya conversation ni kita minta mereka tengok nanti. Okay, sebab hari Jumaat kita akan ada buat kuis. Kita akan buat kuis. Cikgu tidak akan buat kelas pada Jumaat, kita akan buat kuis saja. Kamu terus masuklah, terus isi pada mungkin jam 10 begitu kuis. Okey. Boleh nampak kan sekarang ni depan cik kamu ni? Boleh. Ya, okey. Jadi seperti mana yang kita buat belajar minggu lalu, bab 3 komposisi 3 iaitu imperfection in solid. Atau bahasa Melayu dia ketidaksempurnaan dalam pepejal ataupun ketidaksempurnaan bahan. Okey. Pengenalan dia, kamu kena faham apa maksud macrostructure, microstructure. Okey. Kita ada persamaan dengan apa yang cikgu ajar minggu lalu, tapi tidak apa, cikgu teruskan saja. Kalau faham, supaya untuk kamu lebih faham. Ada masalah, tanya. Macrostructure, benda yang besar. Microstructure, benda yang kecil. Okay. Jadi macrostructure ni kita boleh dapat guna mata. Maksudnya visual inspection, MDT, kan? Kita buat porosity nampak, undercut nampak, kan? Keseliangan sanggas nampak. Microstructure tak nampak. Kamu kena guna mikroskop baru nampak. Sebab dia di dalam bahan yang dah boleh nampak. Macam mana mau cari, macam mana mau tengok, kena guna microstructure, atau kena guna X-ray, atau kena guna ultrasonic, kena guna Hydra test, baru boleh nampak apa di dalam microstructure. Sebab dia di dalam sel-sel tersebut, dalam atom. Okey. Seterusnya, pengenalan hablur ataupun bahasa Inggeris dia kristal, mempunyai susunan atom berkala yang tersusun secara teratur. Okay. Setiap benda memang dia teratur. Okay. Sebarang susunan yang luar biasa terdiri daripada susunan berkala dikenali sebagai kecacatan atau ketidaksempurnaan, atau dalam bahasa lain kita panggil defect. Defect, discontinuity. Kecacatan ini akan mempengaruhi sifat-sifat seperti mechanical, kemuluran, elektrik, conductivity dan sifat magnetik. Kamu faham kan macam mana bila kita welding, benda tu mungkin keras. Bila lepas welding, merubah dia punya material di dalam, lama-lama dia tidak kuat atau dia jadi mulur. Macam mana mau kasih kuat balik? Masa guna panas ataupun heat treatment. Hablur yang sempurna, di mana semua atom berada pada posisi yang betul. Okey, tidak hujud. Ini seperti saya cakap, tiada benda yang sempurna. Semua benda mesti ada kecacatannya. Okay. Boleh lagi sangat ni? Boleh tangkap sangat ni? Boleh, Irfan? Hello. Boleh juga, boleh. Oh. Boleh. Okay. Jadi ada 4 jenis kecacatan: titik, garisan, permukaan, isi padu. Okey. Kecacatan titik dia tidak dimensi, kosong dimensi. Garisan kita panggil one dimension, 1 dimensi. Permukaan 2 dimensi. Isi padu 3 dimensi. Maksudnya ni hasil dia, bentuk dia. Bentuk dia adalah bentuk 3D, bentuk 2D, nanti kamu tengok. Okay, ini dia punya size. Okey. Kamu tahu kan, lepas kosong negatif kan. Inilah dia makin kecil. Dia bukan negatif, dia 0.000. Paling kecil adalah cacat titik elektronik, lepas tu atomik, garisan, permukaan, dan yang paling besar isi padu. Sebab kamu nampak. Okay. Tapi tidak apa, ini setakat kamu tahu, sebab tidak akan keluar exam. Okay. Kita lanjut sedikit. Kecacatan titik, dia mempunyai dua bahagian, iaitu ionik atau bahan logam dan juga bahan bukan logam. Okay. Bahan logam terdapat 3, iaitu kosongan, celahan atau gantian. Bahan ionik pula dia Frankel dan Schottky. Okay, Schottky. Macam mana bentuk dia ya? Okay. Ini jenis yang kekosongan. Kamu tengok tengah-tengah ni kosongan. Kekosongan berlaku apabila atom hilang dari posisinya. Tengah-tengah ni hilang. Jadi maksudnya, kalau ada soalan, apa jenis kecacatan ni?
dia adalah kecacatan kekosongan. Boleh? Boleh. Okey. Okey, hujan pula. Okey, terusnya kecacatan celahan. Okey, apabila atom lain yang bersaiz lebih kecil daripada atom berada pada celahan antara atom. Okey, macam kita cerita minggu lalu, ada atom-atom kecil yang mengampit, kita panggil interstitial atom. Dia mengampit di tepi-tepi. Tiba-tiba ada atom lain wujud. Okey, terdapat ketidaksempurnaan, jadi kita panggil interstitial. Terusnya, okey, ini contohlah karbon. Karbon, tengok, ada semua besar, tiba-tiba ada atom kecil. Okay. Terusnya, kecacatan gantian berlaku apabila atom lain menggantikan atom yang sedia ada pada struktur hablur. Dia ganti, tapi jenisnya lain. Mungkin dia boleh jadi lebih besar atau boleh jadi dia lebih kecil. Okay. Tidak melebihi 15%. Okay. Dia bergabung tapi tidak sama size seperti yang sedia ada. Contohnya atom zinc lah. Atom zinc ganti atom kuprum bentuk loyang. Ini contoh penggantian. Okay. Boleh lagi start nih? Boleh follow lagi? Boleh. Boleh ya? Okey, masih. Okey. Kecacatan Schottky. Okey. Apabila terdapat kekosongan dalam bahan pembajal ionik yang terdiri daripada kekosongan kation, positif ion dan anion, positif negatif. Okey, ini dalam atom bukan logam ataupun campuran atom, dia hasil gabungan. Contohnya natrium klorida. Okey, dia ada atom natrium, ada atom klorin, kan? Contohnya biru klorin, biru natrium, sodium, oranye ni klorin. Okey, ini dia punya campuran. Tiba-tiba ada kekosongan di tengah-tengah. Kekosongan. Jadi di sinilah berlakunya dipanggil kecacatan Schottky. Kecacatan Schottky. Okey. Seterusnya, kecacatan Frenkel. Okey. Satu kecacatan titik berlaku dalam bahan pembajal ionik, iaitu kekosongan kation disertai dengan kosongan kation celahan. Tengok gambar. Okey. Tadi dia hilang kan? Sekarang dia beralih tempat. Dia tumpang di tempat lain. Jadi di sini dipanggil kecacatan Frenkel. Okey, jadi ada soalan, kalau ada nampak gambar begini, namanya kecacatan Frenkel. Okey. Terusnya, kedua. Tadi adalah kecacatan titik. Kedua ini adalah kecacatan Frenkel. Garisan. Dikenali sebagai kehelan, pergerakan. Bila dengar kehelan, maksudnya pergerakan. Okay. Kehelan atau ketidaksempurnaan hablur berlaku disebabkan herotan, kekisi, herotan, macam welding lah, herotan. Jarak anjakan atom dinamakan gelincir ataupun vektor Berger. Kadang-kadang bila dia bergerak, ada satu jarak tersebut kita panggil vektor Berger. Okay. Ada beberapa kehelan, iaitu kehelan pinggir, kehelan skru dan kehelan campuran. Okay, campuran ni adalah gabungan daripada skru dengan pinggir lah. Okay. Coba kamu tengok gambar ni. Okay. Pergerakan kehelan adalah asas mekanisme ubah bentuk berlaku. Tengok directionnya. Bila dia bergerak, semua akan ikut bergerak. Kehelan tepi. Kehelan skru, dia bergerak tidak sama rata. Dia macam slip. Dia slip. Kita panggil dia kehelan skru. Boleh nampak sangat ni? Mirza. Boleh. Okay. Boleh. Okay, mungkin tak berapa paham, dapat cikgu terangkan. Nanti tengok balik YouTube dan tengok balik slide. Boleh. Okay, kehelan pinggir. Kecacatan linear dengan vektor Berger bersudut tepat terhadap garisan kehelan. Dia ada jarak. Coba kamu tengok gambar ni. Macam cikgu cakap minggu lalu. Dia bergerak, lama-lama dia macam tali. Daripada kiri ke kanan, lama-lama dia hilang. Dia mula-mula hilang di kiri. Lama-lama dia hilang di tengah sudah. Coba tu gambar ni. Okey. Dia hilang di tengah.
Lama-lama akan hilang di tepi lah tu. Dia bergerak-bergerak. Okay. Ini gambar dia, kehilangan pinggir. Okay. Itu kalau kita guna mikroskop kamu akan nampak. Kamu nampak di gambar tu. Okay. Ada kehilangan, ada pergerakan. Ada satu objek, itulah namanya kehilangan. Ini semua ni defect. Semua ni ketidaksempurnaan yang berlaku. Okey, seterusnya. Kehilangan skru. Okey, tengok macam gambar raja ni. Kecacatan yang berlaku dengan vektor berges lari dengan direksi kehilangan. Kecacatan linear hablur disertai dengan pembentukan herotan ke kisi. Biasanya terjadi apabila dua satas lari disambungkan bersama. Okey. Bila kita biasalah kita gabungkan bahan-bahan kimia kan, bahan kimia kita gabungkan, akan berlakunya kehelan di sini. Okey, campuran yang tidak sebati kan, ataupun pemanasan yang tidak sebati juga menyebabkan dia ada perubahan struktur. Okey. Coba masuk gambar ni. Okay, ini pula campuran mempunyai kedua-dua komponen, skru dan juga kehelan pinggir. Okey. Dalam satu benda ada dua kehilangan dia. Okey. Kamu kena baca balik ni, tengok balik video ni nanti, tengok balik slide. Kenal pasti mana kehilangan pinggir, mana kehilangan skru. Nanti masuk dalam exam dia ada gambar aja nanti. Okey. Alat ni boleh lagi? Mau habis sudah ni? Dalam lagi? Boleh. Boleh ya? Okey. Pening-pening sikit tak apa. Yang penting kamu belajar balik ni. Okey, kecacatan antara muka. Okey. Ada permukaan luaran, ada permukaan dalaman. Okey. Dalam permukaan dalaman ni kita kenal pasti sempadan butir, sempadan kembar, sempadan herotan. Kamu kenal pasti. Okey. Ini contoh kecacatan permukaan luaran. Okey. Tengok kenal pasti macam mana bentuk dia. Okey. Okey. Permukaan ni dia kategori 2 dimension. Itulah kamu nampak dia makin guna mikroskop baru nampak ni. Ini makin dalam tu ni, makin dalam. Dia macam peta dunia, peta dunia. Dia boleh mengganggu permukaan yang lain. Setiap butir adalah dianggap sebagai hablur. Okey. Kejap. Okay. Coba tengok ni Tengok garisan ni Dia macam peta. Coba kamu tengok dia punya garisan, tidak sama rata, betul tak? Ada yang ke utara, ada yang ke selatan, ada yang ke barat. Tidak sama rata dia punya line. Patutnya dia sama rata, tapi tidak sama rata. Di sinilah berlakunya kecacatan permukaan. Dia menjadikan permukaan tu tidak sama rata. Ada yang ke sana, ada yang ke sini, ada yang ke situ. Di bawah line dia punya direction, di atas line direction dia. Ini lain, ini lain, ini lain. Okey. Bila kita tengok balik-balik, inilah dia punya definisi. Okey. Okay, ini ada masuk dalam exam. Sempadan kembar. Sempadan kembar. Tengok. Sini sama. Tengah-tengah ni lain. Sudah serong. Serong dia punya ikatan. So di sini berlakunya kecacatan. Ya, ada lagi lain. Kecacatan sempadan herotan. Herotan dia macam tadi garisan. Okey, ada vektor berges sini, tapi dia makin ke tepi. Dia bukan makin makin ke kanan atau ke kiri, dia makin ke tepi tepi. Okey. Boleh lagi dalam lagi habis ni. Boleh? Boleh cikgu. Boleh. Okey. Okey, akhir sekali kecacatan isi padu. Okey, kecacatan isi padu. Kecacatan yang terbentuk semasa proses pembentukan bahan produk. Okey, contohnya kimpalan. Okey, proses tuangan bila kamu welding atau kamu kamu buat parang kah, buat apa. Di sini berlakunya kecacatan isi padu. Okey. Jadi apa jenis kecacatan isi padu? Partikel, okey. Ada trap gas, gas terperangkap, partikel mendakan, partikel serakan, rangkuman, slag, retak, crack. Ini semua isi padu sudah. Dia sudah besar. Kalau besar ni kamu boleh nampak menggunakan mata. Ya, akhir sekali, inilah dia punya bentuk-bentuk. Kalau kamu guna kamu guna mikroskop, kamu nampaklah ni lompang, liang. Kalau kamu guna UT, kamu nampaklah ni material tu retak.
semua ni insyaallah kalau kita tidak halangan kita pergi UMS, kita boleh buat Macam dalam Fakhrul itu dorang sempat guna mikroskop Tengok kandungan dalam mild steel. Kamu akan nampak benda-benda begini. Kamu akan nampak crack ni, liang, lompang, semua kamu nampak menggunakan mikroskop Tapi tidak di KV lah, semua ada di UMS. Okey. Sangatnya itu saja. Ada apa soalan? Tiada. Siapa yang tidak dalam sini Boleh bagi tahu Cikgu dalam ni siapa tidak? Siapa Irfan? Tiada di sini. Si Masrul. Si Mas Rahman. Sapizan. Rizan. Syafizan. Rizan. Rizan. Edmund Stanley. Aston Ya, kembar. Kembar. Jalip. Oh, Alif macam. Alif. Okey. Siapa lagi? Mazrul kan? Mazrul. Nanti cikgu mau minta dorang komen di YouTube ni. Siapa lagi? Tisha kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 orang. Maksudnya ada 8 orang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Satu orang lagi siapa? Carwan. Arwan, betul Arwan. Okey. Tak apalah. Cikgu faham mungkin ada masalah lain kan. Okey, apa-apa pun yang ada dalam ni, Adam, Mirza, okey, terbaik Mirza. Selalu sudah datang. Erika, Fakli, Irfan, Izul, Rizwan, terima kasih banyak-banyak sebab dah masuk. Okey. Kalau kamu tak faham, tengok balik nota, cikgu akan post nota di dalam Google Classroom. Dan tengok balik video ni lah. Boleh? Okey, cikgu. Okey, terima kasih. Jadi Okey. nanti kita jumpa hari Jumaat untuk quiz. Okey, boleh. Okey, sekian dan terima kasih. Okey, cikgu. Sama-sama. Terima kasih, Cikgu. Ya. Terima kasih. Bye, cikgu. Bye.